Baik, tuan-tuan yang saya hormati, pada setiap tanda, pada setiap kejadian yang Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni, semua ada ibrah untuk kita. Dan siapa yang nampak ibrah ini, nama dia ialah golongan yang dipanggil sebagai albab, ulul albab. Yang ni yang nampak. Ahmad Albab tak nampak. Sebab tu kena jadi ulul albab. Orang yang bijak, orang yang cerdik, tu nama dia albab. Bukan pintu tu. Sehari semua pakai jadi pintu pula. Ada ayat-ayat dalam Quran yang disebutkan oleh Allah tentang golongan ulul albab ni. Orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang tengok dengan mata hati, orang yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia hidayah. Maka bagaimana kita nak dapat supaya kita termasuk dalam golongan ulul albab? Banyak tuan-tuan yang Allah Ta'ala bagi setiap satu benda. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Pada setiap kejadian langit dan bumi tu, pada perselisihan malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita tengok kepada benda itu, kita jadi cerdik. Tadi kita sebut tentang binatang tunggangan. Kita sebut tentang burak. Ustaz Jafri sebut tentang baral. Saya kata pada Ustaz Jafri tadi, baral ni binatang kahwin. Keldai yang dikahwinkan. Keldai jantan campur dengan kuda betina. Kuda betina menikah dengan kuda jantan, sama juga baral nama dia. Binatang. Tuan-tuan tengoklah pada binatang tadi, orang sekarang dah jarang naik binatang. Tetapi mereka naik kenderaan, dan kenderaan tu macam binatang. Malah nama kenderaan pun dipanggil binatang. Main naik apa? Kancil. Main naik apa? Angsa. Main naik apa? Rusa. Semua nama binatang mereka. Nama kereta pun nama binatang. Bentuk dia pun binatang. Bentuk dia pun ada bentuk manusia. Cuba tengok pada kereta, ada lubang tu dia bernafas. Tak ada lubang tu tak boleh jalan kereta. Kita pun ada lubang hidung. Tak tu duduk jolok. Saya apa tak larat nak jolok. Bila kembang lubang-lubang hidung. Saya masuk TV jolok. Saya jolok masuk TV. Besar tu. Cuba tengok pada kereta tu. Dia ada injap. Dalam badan kita ada injap. Cuba tengok pada kereta. Dia ada exhaust. Kita pun ada exhaust. Duduk saja bau. Boleh faham mangah? Lepas exhaust, tambah exhaust dua pula, tu dia serobong masuk kapal ni. Terong pergi. Tapi sekarang tuan-tuan nak kentut pun tak apa dah. Orang tak bau dah. Semua pakai face mask. Anda faham? Tak faham sudah. Manusia yang bijak tuan-tuan, dia tengok macam-macam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa setiap sesuatu itu hidup. Air itu menghidupkan. Allah kata dah, tiap sesuatu tu dengan air ni dia boleh hidup. Jom tuan-tuan, kita kaji tentang air. Baik, kita siram pokok. Kita kata air ni menghidupkan pokok ni dengan izin Allah. Kita setakat kata siram pokok, hang tak siram mampulah pokok tu. Awalah pokok ni mampu pasal apa? Hang tak siram dah ayat hujan, mana nak jadi hujan tak turun, hang tak siram dia. Orang kita hanya nampak siram pokok boleh dia naik subur. Tapi orang putih, dia boleh menghidupkan elektrik daripada air. Dia fikir. Mereka mengkaji macam mana nak dapat elektrik daripada air. Menghidupkan bekalan elektrik.
Daripada air ni tuan-tuan, mereka boleh menggerakkan kapal. Dia guna turbin. Daripada air ni dia boleh menggerakkan macam-macam hidup-hidupan. Sampai hari ni orang menggunakan enjin, tidak lagi menggunakan minyak. Sebaliknya mereka menggunakan air untuk menghidupkan enjin kereta. Subhanallah. Sebab itu kalau kita jadi ulul albab, kita adalah orang yang paling hebat. Apa dia Ustaz? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang sentiasa ingat pada Allah. Waktu dia duduk, waktu dia berdiri, waktu dia duduk, waktu dia berbaring kepada Allah, dia ingat. Dia tengok kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka dia akan jadi orang hebat. Begitulah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dia baca, dia dengar dan dia apa benda yang dia boleh tengok daripada Isra' dan Mi'raj. Mula-mula dia tengok peristiwa Isra' daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Itu nama dia Isra'. Perjalanan darat ke darat. Maka dalam perjalanan tu macam-macam Tuhan tunjuk pada Nabi kita. Sebelum daripada situ naik ke langit, nama dia Mi'raj. Macam-macam tuan-tuan. Bagi orang yang ulul albab, dia tengok cerita tu saja pun dia dah insaf lah. Dia kata, aku selagi aku tak nampak dengan mata kepala aku tak percaya. Hang siapa Tuhan nak tunjuk dengan mata kepala ke hang? Memadailah kita, Allah tunjuk pada Nabi dan kita percaya dengan apa yang Nabi cakap. Memadailah. Sebab Nabi tak pernah berbohong. Tak payah kita nak naik ke langit baru kita nak percaya. Memadailah Nabi balik mahabak dekat kita supaya kita percaya. Pasal apa? Nabi tak pernah berbohong. Orang yang beriman dia akan percaya. Itu bezanya iman dengan orang tak beriman. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' ayat 60. Isra' dan Mi'raj ini fitnatan linnas, menjadi fitnah pada manusia. Nak tengok mereka ni percaya pada Allah ataupun tidak. Maka ada orang kata, saya tak percaya Ustaz. Adakah manusia boleh naik ke langit? Kapal angkasa apa kata dia? Apollo ke apa? Nak naik ke langit apalah. Saya tak percaya Ustaz. Mana boleh naik ke langit? Dah. Hang tak usah cerita Nabi naik ke langit dulu. Hang ulang balik soalan yang kamu tanya tadi. Adakah naik ke langit? Okey, ambil perkataan tu. Adakah naik ke langit? Okey, ulang balik. Adakah naik ke langit? Ada koma pula, ada tanda soal pula hujung tu. Okey, sekarang buang ada. Buang ada. Naik ke langit, buang naik. Tinggal ke langit, buang ke. Tinggal apa? Tinggal langit. Hampir tengok langit. Adakah naik ke langit? Hang buang adakah, hang buang naik, hang buang ke. Tinggal langit, hang tengok ke langit. Ustaz, saya tengok langit. Apa yang hang tengok pada langit? Langit. Yalah, apa yang hang tengok? Dia kata langit. Ni dia orang yang tidak ulul albab. Orang yang ulul albab, dia tengok ke langit. Dia nak heran Nabi Muhammad naik ke langit. Tapi dia tak heran langit tu apa. Ni kata orang tak cerdik. Dia tak percaya Nabi Muhammad naik ke langit. Dia heran Nabi Muhammad naik ke langit. Tapi dia tak heran. Pasal apa langit tak runtuh? Ada tiang bighairi imad, tak ada tiang. Tapi tak jatuh pun. Heran. Pasal apa tak jatuh? Tiang tak ada. Sekeping langit pun tak jatuh. Tuan-tuan malam ni tak payah buat kemah. Tobat lahum tak jatuh langit. Takut apa? Ada keluar dalam berita. Sekeping langit dilaporkan jatuh di Darul Faizin di Kedah. Kejadian berlaku ketika makcik-makcik pondok sedang berbuka puasa. 6 orang tercedera. Agak-agak dengar tak tu? Tak ada berita langit jatuh. Pelik. Manusia tak sampai ke langit dan tuan-tuan takkan jumpa kaki langit. Besak mana langit ni? Besak mana ni tak jumpa.
Saya kata dah dulu, yang jumpa kaki langit ni, masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi, lalu hujan turun kita basah bersama. Masihkah kau ingat, masihkah kau ingat? Kak Leha ingat? Masihkah kau ingat kita berlari-lari, ingat, di kaki langit? Ingat ke? Mana ada pernah jumpa kaki langit? Macam mana bentuk dia? Tuan-tuan tanya dekat Koperatasa, mereka je tahu. Punya besarnya tuan-tuan, tak ada penghujung. Pelik. Yang langit begitu hebat, langit begitu pelik, hang tak rasa pelik. Nabi naik ke langit, Allah bawa dia, hang pelik. Kejadah apa engkau? Pelik tentang langit. Cuba tuan-tuan tengok ayat dalam Quran. Langit dulu, baru bumi. Inna fi khalqis samawat. Setiap kali Allah sebut langit, bumi, langit, bumi, langit, bumi. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami menciptakan langit dan bumi, dan kami mudahkan urusan kamu di langit dan di bumi. Allah sebut urusan di langit dimudahkan. Ni adik-adik kita ni tuan-tuan nak terbang ke Yaman, nak puasa sana, nak sambung belajar, start bulan 3 ni, start hujung bulan 2 nak pi. Naik apa? Naik kapal terbang. Jarang naik basikal. 4 tahun dulu ada rombongan ustaz ajak saya naik motor pergi haji. Main Minang saya, ustaz, kami nak ambil ustaz jadi duta. Duta apa? Kami nak buat ni konvoi pergi Mekah buat haji. Oh bagus. Naik apa? Naik motor. Motor apa? ES5. Astaghfirullahalazim. Itu cadang nak lantik ustaz, nak ajak join sekali. Saya rasa daripada Ipoh sampai Pulau Pinang, saya berhenti dah. Lenguh pinggang. Saya kata tak apa naik motor, aku naik kapal terbang. Kita jumpa kat Mekah. Berapa bulan nak sampai? Naik motor tu kira tahan gitu tuan-tuan. Oh, ada naik gerek pergi Mekah. Berpuluh kali tukar tayar. Kau suka mereka semangat kuat. Yang adik-adik kita ni nak pergi Mekah, nak pergi Yaman nanti, naik kapal terbang. Perjalanan yang paling cepat ialah perjalanan udara. Tuan-tuan tak nampak? Yang Nabi naik ke langit tu, Nabi pergi Isra' dan Mi'raj tu, perjalanan udara. Orang yang cerdik, dia cari jalan, macam mana aku nak terbang? Orang yang tak cerdik, mana boleh terbang, mampu apa ni, kita bukan Nabi nak terbang. Tapi orang ulul albab, dia kata Nabi daripada Masjidil Haram pergi ke Al-Aqsa terbang ke apa ke? Maknanya menggunakan perjalanan udara. Kalau Nabi boleh terbang perjalanan udara, kita pun boleh terbang. Apa dalil dia? Dalilnya dalam Quran. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati. Tidakkah kamu lihat kami mudahkan urusan kamu di langit? Maknanya manusia boleh terbang. Tapi sayang tuan-tuan, orang kita, orang Islam, baik di Arab, baik di tanah Melayu, tanah apa pun, kerja dia bergaduh. Akhirnya ilmu kapal terbang yang direka, yang dicipta oleh ilmuwan Islam dipotong di saat akhir. Orang putih kata kami buat kapal terbang. Keluarga Wilbur, keluarga Wright kata kami yang mencipta kapal terbang. Padahal asas pembangunan kapal terbang orang Islam yang buat, ulama Islam yang buat. Tapi paksa kita ni lemah, asyik bergaduh. Daripada dulu sampai sekarang bergaduh tak habis-habis. Daripada tadika sampai tua bangka, gaduh berebut kerusi. Sejak bila kita bergaduh berebut kerusi? Sejak tadika.
Tak kursi bulat duk kulin, duk pusing. Cikgu tukar main radio. Aku ketahuan bicara lagi tentang dirinya. Berebut kursi, tak dapat, buang. Aku ketahuan, pusing lagi. Daripada kursi banyak 5, tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1 berebut. Diajak bergaduh sampai bila? Sampai tua bangka. Tiap-tiap kali pilihan raya bergaduh, berebut kursi. Ini nak Johor nak bergaduh pula. Waktu tengah penyakit berlambak-lambak, boleh pula buat pilihan raya. Pelik. Pelik tuan-tuan. Dunia sekarang ni pelik-pelik. Hak masjid kelang kabut, hak pilihan raya boleh buat. Dia tak berbahaya. Untuk pilihan raya dia tak bahaya. Lah, tak bahaya pula. Untuk raya, kemungkinan kita akan kembali macam tu pula. Cerita apa ni? Ni tuan-tuan. Bergaduh, berebut kursi, akhirnya tak ada sempat masa jadi ulul albab. Berbeza dengan negara lain, mereka tak berperang sama mereka tak bergaduh sama rakyat, mereka tak bergaduh, akhirnya mereka boleh mengeluarkan kapal terbang. Perancis buat kapal terbang, nama dia Mirage. Amerika buat kapal terbang, nama dia Airbus, nama dia Boeing. Perancis buat kapal terbang, England buat kapal terbang, semua buat kapal terbang tuan-tuan. Sebiji kapal terbang yang mereka buat bersamaan dengan beratus ribu kereta yang kita buat. Akhirnya mereka jadi kaya. Sayang tuan-tuan, teknologi itu ada dalam Quran, ilmunya ada dalam Quran. Disebabkan umat Islam bergaduh tak habis-habis, dia tak jadi ulul albab, bangsa lain dia buat. Akhirnya kita hari ni guna kapal terbang mereka nak pergi Mekah, nak pergi Yaman, nak belajar. Kalau mereka tekan satu button, jatuh kapal terbang kita. Ada kuasa dekat tangan mereka. Kita yang beli hak mereka punya. Daripada satu butang sampai butang hujung, mereka buat. Kalau mereka tekan satu butang, dia tengok MH apa ni, bom dia tekan sekali, jatuh di laut, bela tak jumpa. Sebab tu kita kena jadi ulul albab. Yang kedua tuan-tuan, kita buat pelancaran dana untuk anak-anak kita yang nak terbang pergi Yaman. Saya seronok tengok mereka ni, esok-esok kot jadi ulama. Balik esok mereka ni lah yang nak pertahankan ahli sunnah wal jamaah ni. Hak negara kita ni huru-hara macam-macam cerita nanti. Hak pelik-pelik zaman sekarang ni. Kalau kita tak perbanyakkan ahli sunnah, tak perbanyakkan pahaman ni, apa akan jadi? Dan kita minta anak-anak ni nanti, bila balik nanti duduk di jabatan agama. Sebab saya tengok hari ni kenapa yang golongan-golongan lain daripada ahli sunnah ni power lebih. Pasal mereka pegang jawatan. Yang ustaz-ustaz yang ahli sunnah ni semua buka pondok macam Ustaz Japri, buat jadi penceramah bebas. Siapa nak dengar cakap dia? Siapa nak dengar cakap Ustaz Kazim? Habaq mai. Dia bukan ada jawatan. Lain kalau dia pengarah, dia ketua, dia pegawai. Oh, orang dengar. Mai ni siapa yang kata ni? Penceramah bebas Ustaz Kazim. Tak ada apa. Dia buat lunjuk lagu tu. Siapa nak hormat, dia buat lunjuk lagu tu. Ustaz Kazim, tak payah. Siapa yang cakap? Ketua pengarah. Baik, Datuk. Baik, Datuk. Silapnya penceramah, silapnya ahli dakwah, silapnya ahli sunnah ni tuan-tuan, ialah tak nak kerja kerajaan. Akhirnya jawatan-jawatan yang ada di jabatan habis sapu dekat puak-puak ni. Mereka kontrol kita. Keputusan yang pelik-pelik mereka buat. Jadi adik-adik besok kerja kerajaan, jadi pegawai, isi balik ruang-ruang yang ditinggalkan. Bukan saya kata jadi Ustaz Japri tak bagus, jadi Ustaz Kazim tak bagus, buka sekolah pondok tak bagus. Bagus. Tapi jangan tinggal terus. Suruh berhenti kan? Enggak suruh berhenti, takut dengan baju hijau semua ni. Lain macam kan.
Daripada jauh sudut tengok. Kena dah aku dah, kena dah pilihan raya tadi. Baik tuan-tuan, Nabi naik Isra' Mi'raj Isra' tu Nabi perjalanan Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, naik buraq. Apa Nabi nampak? Nabi nampak hak di bawah. Nabi nampak luah. Rupanya bila terbang, pemandangan luah. Bila duduk di atas, pemandangan luah. Sayang tuan-tuan, siapa yang cipta drone? Siapa yang cipta kamera? Siapa yang kuasai satelit? Siapa yang kuasai pemandangan daripada atas? Tuan-tuan, Nabi sebut tentang hebatnya orang yang boleh terbang ni tuan-tuan. Dia boleh kontrol yang di atas, kontrol yang di bawah. Hari ni dia pun kontrol kita. Tuan-tuan buat forum di dataran Faizin ni, semua dia pun tengok daripada atas. Dia pun tengok tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan tengok Waze tuan-tuan, Google Map tuan-tuan. Tuan-tuan tengok map dalam handphone tuan-tuan. Saya nak balik, saya tengok. Mai tadi pun saya tengok. Sebelum masuk highway, saya tengok dulu jam tang mana. Oh, jam tang terowong. Lori belanggar lori. Lori hentam belakang lori. Jam sampai Kuala Kangsar tu. Kalau aku betul lah awal dengan aku pun jam. Merah menyala daripada tol Jelapang sampai lepas Kuala Kangsar lah. Tuan-tuan tengok dalam berita. Lori bawa gelung ni pergi langgar lori barang. Boleh tahu. Pasal mereka kuasai langit. Sekarang kita teknologi ni tak ada. Tuan-tuan tengok. Saya bercakap depan ni. Saya bercakap kat depan. Tuan-tuan tengok handphone kat muka. Saya bercakap depan. Tuan-tuan tengok handphone. Apa yang tuan-tuan tengok? Mula-mula tuan-tuan tengok WhatsApp. Mak kat mana? Tengok forum ni, tengok forum Ustaz Kazim, Faizin. Ustaz Kazim, best tak? Boring, tak faham. Apa? Ni. Ada wayar? Tak ada wayar. Tapi pasal apa boleh cakap dengan anak? Pasal apa boleh ambil gambar, hantar kat kawan? Pasal apa? Pasal teknologi langit. Sayang, siapa yang kontrol teknologi langit sekarang? Kita berebut beli iPhone, Samsung, kita sibuk beli. Tapi kita tak kontrol teknologi telekomunikasi. Dia tutup Facebook, menggelabah semua orang. Dia tutup WhatsApp, apa sepoi? Dia tak ada line. Halo, tak ada line lah. Halo, Wi-Fi berapa? Halo, line tak clear. Mampus kita. Sayang tuan-tuan, orang Islam hidup beratus-ratus tahun dalam negara yang merdeka. Tapi jiwa tak merdeka. Kerja dia benci-membenci pasal parti politik. Orang politik mengajak rakyat dia bergaduh siang malam. Bergaduh daripada dulu sampai sekarang. Rakyat dia tak dibawa untuk berfikir luar daripada pemikiran. Macam Nabi Muhammad, luar daripada dunia. Dia bawa naik ke langit. Macam-macam benda dia boleh buat. Macam-macam benda dia boleh nampak. Macam-macam perkara yang boleh dia jadi ibrah. Kita masih lagi duduk di bawah tempurung. Nama dia katak bawah tempurung. Tapi tiap-tiap tahun kita buat ceramah Isra' Mi'raj. Tapi tak dapat apa. Tuan-tuan tengok Jack Ma. Ni orang Cina ni. Jack Ma ni tuan-tuan, dia meniaga online. Dia orang kaya dalam dunia. Dia meniaga online saja. Dia meniaga menggunakan talian langit, laluan langit. Tuan-tuan tengok Shopee. Tuan-tuan tengok hak dalam televisi tu. Makcik-makcik ni rajin beli Shopee. Lazada, Shopee, Kopi. Kata tak ada duit, tapi bilion bisnes mereka. Makcik-makcik anak-anak kita hari ni yang duk hantar barang sehari kat rumah kita berapa kali sehari?
Sat warna hijau, sat warna merah, sat kereta, sat van, sat JNT, sat JDT mari. Main lempak. Dalam kata duit tak ada tu. Bisnesnya ialah bisnes online. Teknologi langit. Pap tekan. Sampai belah dia hantar barang, hantar. Tak payah ada kedai, tak payah sewa kedai, tak payah apa. Senang. Bilion. Tapi orang Melayu masih lagi gunakan Facebook untuk fitnah orang. Orang Melayu gunakan TikTok untuk joget. Mereka gunakan media sosial untuk sebarkan pahaman mereka. Untuk sebarkan ideologi mereka. Mereka sebarkan bisnes mereka. Kita ada Ustaz Jeffrey ada susu kambing Faiz. Kalau nak harap pada tuan-tuan, siapa nak beli? Kak Leha, hak bulan lepas tak habis lagi. Kak nak tak beli perisa ceklat, sedap Kak nak oi. Kak nak kalau ceklat rasa nak ngugai rasa. Abang Bidin tak rasa strawberry. Saya tu kena dah makan demam beri-beri terus saya tak makan. Oh sudah. Abang tak rasa ni perisa original punya dia susu kambing. Dia bukan tak suka, dia bau dia tu. Kena 100 orang 100 jawab lagu tu. Bila nak jual? Tetapi bila kita jual online, kita ada 30 juta tuan-tuan rakyat. Semua orang boleh tengok. Bukan kata O je. PQRSTU. Dulu kita hanya boleh sebut panjangan La ni P. Inilah teknologi yang Nabi bawa dalam Isra' dan Mi'raj. Kalau saya ceramah mangah buat di masjid, banyak ni belum masuk tolak hak tidur. Kuliah maghrib di masjid, dapat tiang, nyorok sikit, lena. Hak dapat dinding, lena. Belum masuk lagi hak kencing tak lawas. Sak masuk, sak keluar, sak masuk, sak keluar. Hak pekak, bateri tak ada. Duk tekan. Kenapa Abang Long? Jerit kan dengar. Kenapa? Tak dengar telinga ni, pekak, bateri habis. Cakap slow kat dia. Kenapa? Bateri habis. Oh nampak tu. Dengar pula dah. Yang menjerit tak dengar suara pelan, dia dengar. Tu pekak tak? Tapi bila kita guna teknologi ni, agak-agak berapa ribu orang tengok. Saya masak nasi goreng baru ni kat Leha, 7.7 juta. Hak duk tengok saya bos nasi goreng. 7 juta habis. Wartawan dekat telefon nak masuk sembang viral. Viral apa? Ustaz masak 7 juta, ustaz masak pula kat viral. Tak payah. Dia pun tanya saya, pasal apa orang suka ustaz masak? Mana saya tahu, saya masak nasi goreng. Mana lauk tak habis, saya campak dalam kuali. Termasuklah yang saya campak lemak kuning. Masak lemak tu bong sekali. Mak mertua telefon, mana ada orang masak nasi goreng bong lemak masak lemak, hang gila ke apa? Pasal gila dapat 7 juta. Tuan-tuan, hari ni kita tak gaduh. Ustaz Japri ceramah seorang-seorang dia. 100,000 tengok. Dua seorang-seorang dia. Kita hendaklah Allahumma salli ala Muhammad. Bersama-sama kita Allahumma salli ala Muhammad. 100,000 tu. Dia selawat saja. Tuan-tuan nampak tak? Teknologi langit. Nabi dah cerita dah. Teknologi langit cepat sampai. Hampir lepas isyak, lepas maghrib, lepas isyak ni hamai sebelum subuh hang turun. Nabi tunjuk lama dah dalam Isra' Mi'raj. Tapi macam saya kata tadi lah, soalan yang dibuka pada kita benda yang sama setiap tahun. Bukan saya nak kutuk soalan Ustaz Azizi tadi, bukan. Cubalah buka satu minda yang baru untuk adik-adik hak balik pada Yaman ni. Macam mana nak kuasa dan menyampaikan ilmu melalui langit, macam Nabi Muhammad buat. Ada visual, ada audio.
Sama ada cerita tu ibrah, sama ada cerita tu untuk inzar, untuk peringatan. Kita nak anak-anak kita ni canggih. Saya dah tua dah, setengah abad dah. Kalaulah saya tahu teknologi ni ada dulu-dulu, lama dah saya masuk, tuan-tuan. Tapi kita duduk dalam teknologi tradisional lagi. Kuliah sana, jalan lah, naik kereta, pancit tengah jalan lah, apa lah. Belum masuk jumpa hantu. Jadi penceramah jumpa hantu. Saya ceramah di Sungai, Felda dalam, Besar Limau dalam, pukul 12. Tu saya nak balik awal, takut jumpa hantu. Saya tengok dia duduk tenggek atas jambatan dalam Felda, dalam ladang sawit. Muka tak nampak, duduk tenggek tu mencangkung atas jambatan. Saya kata buat dah. Tak mau tengok. Sekali saya jumpa dekat Selama, di Perak Selama. Duduk tepi jalan dekat, macam Ju-on. Rambut panjang, tunduk. Duduk tengah-tengah. Tanda nak jumpa hantu tu apa? Babi melintah. Sebelum jumpa dia, babi lintah tu. Babi dia bawa anak dah. Tengah-tengah malam. Babi tu. Dia pandai pula berhenti, dia lepas anak dia. Dia tengok kita tau. Jalan masuk. Lepas tu jumpa. Saya kata kat driver saya, jangan tegur. Lepas ya, jangan pandang belakang. Ustaz, kalau dia tiba-tiba duduk kat depan, jangan pandang depan. Lepas tu kita masuk longkang parit ni. Kalau saya tahu tuan-tuan kita ni ada teknologi, kita lama dah guna teknologi ni. Sayang tuan-tuan, teknologi itu sampai pada kita lambat. Bila ada PKP ni, baru orang jumpa. Ada hikmah kat PKP. Baru lah. Kalau tidak tuan-tuan, bertobat lahum tak jumpa. Jadi cabaran pada adik-adik yang nak pergi Yaman ni. Jadi ulama kuasai teknologi langit. Kontrol teknologi langit. Kita yang pegang. Kita yang sampaikan ilmu. Kita yang tunjukkan. Luaskan. Saya bila buat dalam Facebook saya, yang dengar ceramah saya tengok senarai. Dia setiap bulan kita boleh tengok report daripada Facebook, report kan. Berapa juta yang tengok. Berapa ramai yang tengok. Negeri mana yang tengok. Saya syukur tuan-tuan. Tadi saya tengok untuk sebulan punya tuan-tuan, lebih kurang 25 juta orang tengok Facebook saya. 25 juta di saat-saat Facebook jatuh. Dan saya tengok pula dalam tempoh seminggu ni 25 juta orang tengok. Dan saya tengok pula Singapura berapa ribu orang, Indonesia berapa ribu orang, Bangladesh berapa ribu orang, Arab Saudi berapa ribu orang, New Zealand berapa, Australia berapa. Yang duk tengok ni tuan-tuan, Amerika berapa. Facebook bagi report. Maknanya kalau kita bercakap menggunakan teknologi udara, teknologi langit, sampai ke Amerika ceramah saya. Allahu Akbar. Sebab tu saya rasa tersentuh bila ada baru ni pramugari daripada Arab. Dia kata saya duk tengok ustaz dalam YouTube. Ni kali kedua. Dulu orang lain ni main ni pula. Selalu saya tengok ustaz. Sekarang saya nak tengok depan mata saya. Saya pun tengok. Sanggup terbang. Main nak tengok. Pasal apa? Pasal nampak. Macam mana makcik tengok saya malam ni. Selalu tengok TV. Hari ni depan. Tu yang ngumpat. Main depan hitam tu. Duduk dalam TV putih. Tu lah kata. Dua-dua ngumpat. Baik minta maaf dengan saya kan. Jadi adik-adik yang nak pergi ke Yaman ni, cari jalan. Kalau nak bisnes, gunakan teknologi langit. Kalau nak bercakap, gunakan teknologi langit. Kalau nak berdakwah, sekarang gunakan teknologi langit. Apa benda pun tuan-tuan,
Guna hak langit. Sebab Allah sebut dalam surah Luqman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Gunakan teknologi ni dia jadi hebat. Itu pengajaran yang kita nak ambil daripada Isra' wal Mi'raj. Betul kita ambil cerita hak Nabi nampak, ya, hak golongan tua, dunia makin tua. Nabi nampak orang hak duk pikul kayu, duk pikul apa benda ni sampai jatuh sembang ke bawah, anda duk pikul. Hak Nabi duk tengok orang gunting lidah tu, tiap-tiap tahun kita dengar lah. Tapi kali malam ni kita dengar pula pasal adik-adik kita ni nak pergi ke Yaman. Kita nak mereka belajar nanti dan balik ke Malaysia, mereka bawa yang Allah sebut dalam surah Luqman, bagaimana langit itu lebih didahulukan daripada bumi dalam teknik penguasaan dunia. Siapa yang kontrol langit, dia berjaya. Buka surah Luqman. Siapa yang menguasai media, dia berjaya. Dan media hari ini paling cepat ialah langit. Surat khabar orang tak main lah. Semua media tang sini. Duit, berniaga, langit. Dakwah, langit. Pergerakan, langit. Semua guna teknologi langit. Saya dulu ada orang jemput saya pergi ceramah naik jet. Naik jet. Bukan naik kapal terbang, naik jet. Mai ke Ipoh. Ustaz, saya nak jemput Ustaz ceramah. Saya ada tak dapat lah tuan. Pukul 3 saya ada di Radio Perak, habis pukul 5. Ceramah lepas maghrib tak ada. Tak apa, saya ambil juga. Minta maaf, saya naik kereta memang tak sempat, jauh. Tak apa, saya ambil. Naik apa? Jet. Boleh, saya tak sempat. Dengar-dengar jet sempat tu. Masya Allah. Yang bawa tu Mak Saleh, kapten. Pilot dia. Orang putih. Saya keluar pada bilik airport tu. Dia main tunggu. Dia nak bawa beg saya. Saya kata tak apa. Saya bawa. Oh, dia kata dia kena bawa. Tak apa. Bila lagi aku nak rasa orang putih bawa. Bawa beg saya naik ke atas. Oh, ni dia. Ada pramugari juga. Oh, ni dia. Dia main jumpa saya. Nak makan apa Ustaz? Apa ada? Nasi lemak ada, bihun ada, semua ada. Semua ada. Susu ayam ada? Susu ayam tak ada. Tak pernah faham, tak faham sudah. Dia bagi saya nasi lemak. Saya makan, elok nak makan. Ustaz, kita nak sampai dah. Pakai telik-telik. Astaghfirullahaladzim. Biar tu saja mu aku. Setengah jam tak sampai. Senangnya hidup. Sebab tu saya cadang tuan-tuan, saya pun nak beli helikopter. Ceramah naik heli. Landing depan ni, kemah hilang, tobak tak nak hilang. Tak jadi pula heli tuan-tuan. Tak ada mampu kita. Jadi adik-adik, jadilah orang hebat, jadilah pelajar hebat, gunakan langit, teknologi langit, ambil pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan yang saya hormati, kita boleh jumpa dengan Ustaz Jafri bagi tuan-tuan yang nak sponsor kapal terbang ke, tiket ke, apa benda ke, untuk 16 orang anak-anak kita yang akan melanjutkan pelajaran nanti insya-Allah. Terima kasih Ustaz Jafri. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya kena balik awal takut hantu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.